Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Khaidir. Saya Nur Fazlin Hanis binti Jasif Elais Rasidi dan ahli kumpulan saya Nurul Izzah, Nurul Fatihah, Nurul Sazrin dan juga Siti Najwa Fariha. Baik, pada kali ini kami akan membentangkan perbincangan kami mengenai kesinoniman 10 leksika berdasarkan kamus sinonim dan kesinonimannya berdasarkan ayat yang dijana daripada Korpus Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP dan juga Malay Concordance Project ataupun MCP. Sinonim ialah satu aspek penting dalam bidang semantik. Menurut Slamatul Jannah 1965, semantik ialah kajian terhadap maksud perkataan dalam bahasa tertentu dalam sistem pergolongan. Skop kajian bagi semantik ini amat luas kerana ia mengkaji semantik inkuisitif dan termasuk kajian tentang kognitif manusia. Sinonim diambil daripada perkataan sinonim dalam bahasa Inggeris yang berasal daripada gabungan dua perkataan dalam bahasa Yunani iaitu onama dan juga sin. Onama bermaksud nama manakala sin bermakna jengat. Menurut Fateda 1986, menurut Raimillah dan juga Rahim 1985 dan buku surat 280 pula berpendapat sinonim ialah perkataan-perkataan yang memiliki maksud yang hampir sama dalam sesuatu bahasa. Seterusnya ialah sorotan kajian. Sorotan kajian yang telah dipilih ialah daripada Muhammad Luqman Ibnul Hakim Muhammad Sa'ad dan rakan-rakan pada tahun 2017 adalah untuk menjelaskan konsep dan hubungan semantik antara leksikal sebagai asas untuk mengetengahkan peranannya secara linguistik terutamanya di dalam Al-Quran. Dan kajian yang kedua ialah daripada Nur Eliza Abdul Rahman dan Muhammad Syahrizal Nasir pada tahun 2014 dalam kajiannya menjelaskan faktor kewujudan sinonim dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Pengkaji ini juga telah membuat analisis perbandingan untuk membuktikan bahawa pemilihan bahasa merupakan faktor penting bagi kedua-dua bahasa dalam melahirkan kata sinonim. Seterusnya sorotan kajian. Menurut Ramadan Muhammad Razak, Nurizan Cik Su dan Nik Farhan Mustafa 2014 dalam kajiannya iaitu analisis kesilapan penggunaan perkataan sinonim bahasa Thai dalam kalangan pelajar Universiti Putra Malaysia. Menurut pengkaji, penggunaan perkataan sinonim dapat dibezakan penggunaannya melalui konteks ayat yang berlainan. Walaupun sinonim dapat difahami dengan bahasa mudah, namun kebanyakan para pelajar tidak dapat membezakan kegunaan perkataan sinonim ini dengan baik. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti penggunaan perkataan sinonim bahasa Thai yang digunakan oleh pelajar dalam struktur ayat yang sesuai dan juga mengenal pasti punca kesilapan penggunaan perkataan ini dengan menggunakan pendekatan analisis kontrastif dan analisis kesilapan. Dalam membuat penulisan projek bahasa Melayu berkaitan sinonim ini, kami telah menggunakan kaedah pengumpulan data dan juga analisis data. Pengumpulan data dibuat dengan melayari laman web, buku secara atas talian dan juga karya-karya ilmiah yang lain. Bagi analisis data pula, kami menggunakan kaedah deduktif dengan cara menganalisis data dan membuat penulisan berdasarkan pembuktian dengan berpandukan sumber dan menganalisis data dan mencari contoh berkenaan sinonim. Contoh ayat daripada korpus DBP. Contoh ayat pertama, leksikal wujud sesuai digunakan bagi ayat tersebut. Ayat tersebut tidak boleh ditukar ganti dengan leksikal tanggai. Ayat pertama ini tidak membawa maksud sesuatu yang terlepas daripada genggaman. Namun, ayat ini menjelaskan bahawa Abdullah bin Ahmad telah melepaskan jawatannya. Untuk ayat yang kedua ini pula, leksikal wujud dan tanggal sesuai digunakan untuk ayat tersebut. Hal ini kerana ayat tersebut telah menjelaskan bahawa nenek tua itu membaiki kainnya yang hampir jatuh. Maka kedua leksikal ini boleh dikategorikan sebagai leksikal yang bersifani. Ayat ketiga ini pula menunjukkan bahawa leksikal wujud tidak sesuai digunakan kerana tidak menunjukkan kepada tarikh. Leksikal tanggal sesuai digunakan kerana leksikal tanggal ini membawa maksud dalam kamus adalah kenyataan hari keberapa dalam bulan tertentu. Contoh ayat bagi leksikal faedah dan yang diperolehi daripada korpus DBP.
Leksikal faedah sesuai digunakan bagi ayat yang pertama, manakala leksikal bunga tidak sesuai digunakan kerana tidak menunjukkan wang tambahan yang diperolehi daripada hasil peminjaman. Contoh ayat kedua ini pula, leksikal faedah dan bunga sesuai digunakan bagi ayat kedua ini kerana ayat ini menjelaskan bahawa syarat-syarat itu mengenakan wang tambahan menyebabkan petani yang berhutang terpaksa hidup seperti hamba. Maka, kedua-dua leksikal ini sesuai dikategorikan sebagai leksikal yang bersinonim. Contoh ayat yang ketiga ini, leksikal faedah tidak sesuai digunakan kerana tidak menunjukkan bahawa bahagian tambahan untuk pembiakan. Manakala leksikal bunga sesuai digunakan dalam ayat ini kerana dalam kamus telah adanya maksud bagi leksikal bunga iaitu bahagian tumbuhan untuk pembiakan. Berikut merupakan contoh ayat daripada korpus DBP bagi leksikal merampas dan juga merebut. Berdasarkan ayat yang pertama yang dipetik daripada korpus DBP, leksikal merampas digunakan dalam ayat tersebut untuk merujuk kepada perbuatan zahir yang mengambil pen dengan menggunakan kekerasan. Leksikal merampas dalam ayat tersebut boleh ditukarkan kepada leksikal merebut seperti dalam ayat 1A. Dalam ayat 2 pula, penggunaan leksikal merampas dan merebut juga boleh bertukar ganti untuk merujuk kepada perbuatan nafsu dan syaitan yang mengambil tempat di hati manusia dengan menggunakan kekerasan. Begitu juga dengan ayat yang ketiga, yang mana penggunaan kedua-dua leksikal tersebut boleh bertukar ganti dalam ayat. Makna asal ayat tersebut juga tetap sama dan tidak berubah meskipun kedua-dua leksikal saling bertukar ganti dalam ayat di atas. Berikut merupakan contoh ayat dalam leksikal mencampak dan membaling. Pada ayat yang pertama, leksikal mencampak dan membaling boleh bertukar ganti di dalam ayat yang sama. Begitu juga dengan ayat yang kedua, leksikal mencampak dan membaling juga boleh bertukar ganti dalam ayat yang sama. Pada ayat yang ketiga, kedua-dua leksikal masih menunjukkan persamaan di mana kedua-dua leksikal dapat digunakan pada ayat yang sama. Kedua-dua leksikal ini boleh bertukar ganti dalam ayat tersebut kerana kedua-duanya masih merujuk kepada perbuatan mencampak dan melemparkan sesuatu. Walaupun terdapat sedikit perbezaan, namun kedua-dua leksikal tersebut masih dianggap bersinonim. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, sinonim didefinisikan sebagai kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata yang lain. Seterusnya, contoh ayat daripada korpus DBP. Leksikal mendidik dan mengajar dalam ayat 1 boleh bertukar ganti dalam ayat tersebut tanpa mengubah makna asal kerana kedua-dua leksikal ini menunjukkan tugas guru terhadap pelajar. Kedua-dua leksikal ini dikategorikan sebagai bersinonim bagi kedua-dua ayat kerana boleh bertukar ganti. Begitu juga dengan ayat 2 dan ayat 3 di mana leksikal ini dapat bertukar ganti dalam ayat tersebut tanpa mengubah makna asal. Contoh ayat daripada korpus DBP. Ayat 1, leksikal tabiat dan amalan boleh bertukar ganti dalam ayat tersebut tanpa mengubah makna asal. Kedua-dua leksikal ini digunakan bertujuan memupuk perangai atau watak seseorang supaya menjadi kebiasaan untuk membaca. Kedua-dua leksikal ini dikategorikan sebagai bersinonim bagi kedua-dua ayat kerana boleh bertukar ganti. Begitu juga dengan ayat 2, leksikal amalan dan tabiat boleh bertukar ganti dalam ayat tersebut tanpa mengubah makna asal. Jadi kedua-dua leksikal ini dikategorikan sebagai bersinonim bagi kedua-dua ayat kerana boleh bertukar ganti. Manakala ayat ketiga, leksikal amalan dan tabiat bagi ayat tersebut tidak boleh bertukar ganti kerana tidak bersesuaian dengan konteks ayat. Amalan sunat bersesuaian dengan konteks ayat, namun tabiat sunat dalam ayat tersebut kurang gramatis kerana kebanyakan orang menuturkan amalan sunat dan bukannya tabiat sunat. Jadi leksikal tabiat tidak sesuai digunakan dalam ayat ini, di mana leksikal tabiat dan amalan tidak boleh bertukar ganti dalam konteks ayat ini kerana tidak bersesuaian. Baiklah, kedua-dua leksikal ini dikatakan bersinonim dan ini dapat dilihat melalui ayat ataupun contoh-contoh ayat yang diberikan seperti yang ditunjukkan dalam slide tersebut. Bagi ayat 1,
dapat dilihat pada ayat 1A dan 1B, leksikal anugerah dalam ayat 1A masih membawa makna yang sama apabila ianya digantikan dengan leksikal kurniaan di mana ditunjukkan dalam ayat 1B. Kedua-dua ayat tersebut menyatakan makna yang sama di mana Tun Dr. Mahathir akan menerima anugerah atau kurniaan pada majlis khas tersebut, di mana kedua-dua leksikal ini sesuai digunakan sama ada anugerah ataupun kurniaan. Manakala bagi ayat kedua pula menunjukkan bahawa leksikal kurniaan dan anugerah bersinonim di mana pada ayat 2A dan 2B membawa makna yang sama walaupun kedua-dua leksikal ini digantikan dalam ayat tersebut. Pada ayat 2A juga dapat dilihat bahawa kedua-dua leksikal ini sesuai digunakan dan tidak mengubah makna ayat tersebut. Seterusnya, bagi ayat ketiga dapat dilihat juga turut menunjukkan bahawa leksikal anugerah dan kurniaan membawa makna yang sama ada dalam ayat 3A ataupun 3B. Leksikal seterusnya ialah hangus dan rentung. Baiklah, ini dapat ditunjukkan pada ayat pertama. Kita dapat lihat pada ayat pertama, dalam ayat 1A dan 1B menunjukkan bahawa ayat tersebut masih dapat difahami walaupun leksikal rentung dan hangus ditukar ganti dalam ayat tersebut. Di mana pada ayat tersebut menunjukkan bahawa kampung itu ataupun kawasan pesantren itu hangus dan rentung di mana kedua-dua leksikal ini sesuai digunakan. Manakala bagi ayat 2 pula, ayat 2A dan 2B menunjukkan kedua-dua leksikal ini bersinonim walaupun bertukar ganti dalam ayat tersebut, di mana ayat tersebut masih dapat difahami dan tidak mengubah makna asal ayat tersebut. Dan bagi ayat ketiga pula, melalui data dalam ayat 3 dapat menunjukkan ataupun dapat dilihat penggunaan leksikal hangus dan rentung bertukar ganti seperti yang dapat dilihat pada ayat 3A dan juga 3B. Kedua-dua leksikal ini sesuai digunakan bertukar ganti dalam ayat tersebut tanpa mengubah makna asal ayat tersebut, dan yang juga dapat difahami. Kesinoniman kedua-dua leksikal ini dapat dilihat berdasarkan contoh yang diambil daripada data korpus DPP seperti yang ditunjukkan dalam ketiga-tiga ayat yang dipaparkan ini. Sebagai contoh, bagi ayat pertama, jika kita lihat daripada ayat 1B, ayat 1A dan juga 1B yang mana hanya menukarkan penggunaan leksikal simbol dan leksikal lambang dalam ayat yang sama. Namun begitu, pertukaran kedua-dua leksikal dalam ayat yang sama ini sama sekali tidak mengubah maksud ayat yang sebenar dan tetap membawa maksud ayat yang diujarkan itu dalam konteks maksud yang sama. Ayat ini tetap menunjukkan bahawa sepatu merupakan simbol ataupun lambang status kepada wanita di Rusia. Sama juga dengan penggunaan leksikal simbol dan lambang ini yang mana tetap menunjukkan kesinonimannya walaupun bertukar ganti dalam sesebuah ayat. Contoh dapat dilihat di ayat kedua di mana penggunaan leksikal simbol dan lambang ini turut boleh bertukar ganti untuk merujuk kepada emas yang juga menjadi simbol ataupun lambang kejayaan dan juga kesempurnaan dalam kehidupan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa makna asal ayat tersebut tetap sama dan juga tidak berubah walaupun kedua-dua leksikal ini saling bertukar ganti dalam konteks ayat. Jadi boleh dilihat berdasarkan ayat 1A yang dipetik daripada korpus DBP, leksikal akibat digunakan dalam ayat tersebut untuk merujuk kepada kesan buruk yang dialami oleh seseorang kerana dipukul sehingga mengakibatkan kakinya tercedera. Leksikal akibat dalam ayat 1A boleh ditukarkan kepada leksikal kesan seperti yang ditunjukkan pada ayat 1B tanpa mengubah makna ayat tersebut. Begitu juga dengan ayat 2 dan juga ayat 3. Leksikal kesan yang digunakan pada ayat 2A yang merujuk kepada kesan ataupun akibat yang dihadapi oleh Khalid kerana termimpi daging khinzir yang terkena bibinya. Jadi kedua-dua leksikal tersebut boleh bertukar ganti. Contoh akibat termimpi daging khinzir yang terkena bibinya. Jadi di situ menunjukkan tidak mengalami perubahan makna ayat tersebut kerana kedua-duanya masih merujuk kepada sesuatu yang dialami akibat daripada sesuatu peristiwa ataupun kejadian. Jadi makna asal ayat tersebut tetap sama dan tidak berubah meskipun kedua-dua leksikal saling bertukar ganti dalam sesebuah ayat. Baiklah, kesimpulannya dapat dilihat bahawa sinonim ialah kata seerti atau semakna seperti yang telah dinyatakan oleh Asmah.
Melalui pembentangan ini dapat dilihat bahawa banyak kata-kata leksikal yang bersinonim, antaranya ialah lucut bersinonim dengan tanggal, faedah bersinonim dengan bunga, merampas bersinonim dengan merebut dan lain-lain. Dan kebanyakan data yang kami perolehi ialah daripada korpus Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, itu sahaja pembentangan kami untuk tugasan kali ini. Sekian, terima kasih.